Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama diberi kesempatan daripada Allah Ta'ala untuk sama-sama kita hadir ke majlis pada malam ini. Jadi insyaAllah pada malam ini masjid kita ini didatangi oleh ceramah tidak asing lagi lah, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tauni Muhammad. Jadi dia akan berbentang kepada kita berkenaan dengan tajuk manhaj ataupun metod ataupun jalur dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mulakan majlis, boleh minta mengambil kembali sikit. Mengambil kembali sikit. Masuk tapi masuk. Jadi hari ini memberikan masa majlis jemputan Ustaz Tauni untuk mengambil tempat di hadapan Fadil masyhur. Jadi dah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi dengan keizinan daripada Allah kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan olehnya di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini sentiasa diberi rahmat dan keberkatan dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita berbicara sedikit sebanyak tentang manhaj ataupun disebut sebagai metodologi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bila kita menyebut tentang manhaj ataupun metodologi, manhaj bermaksud aturan, manhaj bermaksud kaedah. Dia berbeza dengan uslub ataupun wasilah. Uslub ini ialah cara, uslub ni ialah jalan, manakala wasilah ialah perantaraan. Ambil kesimpulan yang paling mudah ialah manhaj ni ialah satu sistem, satu aturan ataupun satu kaedah. Bagaimana cara seseorang da'i ataupun dalam khususnya kita berbicara mengenai Rasulullah. Apa dia kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh Rasulullah? Apakah aturan ataupun sistem dakwah yang digunakan oleh Nabi? Kalau kita masuk bab uslub, jalan ataupun cara, bagaimana Rasulullah menggunakan material ataupun bahan mentah dakwah itu untuk diberikan, untuk disyarahkan, untuk dihuraikan kepada sahabat-sahabat baginda, melihat kepada konteks situasi, melihat kepada konteks masa, melihat kepada condition sesuatu keadaan ataupun peristiwa. Dan kalau kita sebut wasilah, wasilah pada masa itu masih jarang kedapatan. Contoh wasilah zaman kita ni, kita duk guna mikrofon, kita guna speaker, kita guna YouTube, kita guna WeChat, tu sebagai wasilah. Cara nak bagi dakwah tu sampai pada masyarakat ataupun orang awam. Berbalik kepada perkara dasar dan asas, bila nak membicarakan manhaj Nabi, ini adalah satu bentuk manhaj yang besar, manhaj yang luas. Walaupun mungkin yang kita nak kongsi dan bicarakan malam ini adalah sebahagian daripada manhaj metodologi dakwah Rasulullah. Umum mengetahui bahawa dakwah ini adalah suatu kerja yang mulia. Kerana apa kerja dakwah ini kerja mulia? Kerana inilah kerja yang telah dijalankan oleh para utusan-utusan Allah. Di dalam Al-Quran adanya nabi-nabi, di dalam Al-Quran adanya rasul-rasul, di dalam Al-Quran adanya pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dan individu tertentu yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap tempat, di setiap zaman adanya da'i dan pendakwah-pendakwah ini. Walaupun begitu, di dalam Al-Quran telah difirmankan secara umum sebagai bentuk penekanan kepada kita berkenaan dengan konsep dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ialah fi'il amar. Serulah, ajaklah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Konteks umum berkenaan dakwah, kita kena ingat satu benda. Kita kena ingat satu perkara, yang mana dakwah yang kita nak buat ni dalam bentuk apa, uslub apa, manhaj apa, kita nak panggil orang, kita nak ajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali ada dalam niat kita, jangan sesekali ada dalam diri kita, kita berdakwah nak panggil orang, nak ajak orang balik pada kita, jangan. Tapi kita nak ajak dan panggil orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dakwah ajak orang kembali kepada kita? Yang inilah masing-masing kita perlu perbetulkan niat. Mungkin ada di kalangan da'i ataupun pendakwah yang menjadikan bidang dakwah dia sebagai nak mencari imbuhan dan wang ringgit semata-mata. Mungkin ada orang yang berdakwah dia nakkan kemasyhuran dan nama. Mungkin ada orang berdakwah nakkan populariti dan glamour.
Mungkin ada orang berdakwah nak diri dia ni dikenali oleh orang lain. Mungkin ada orang berdakwah semata-mata nak suruh suara dia keluar Kelantan FM ke, nak suruh muka dia keluar TV Hijrah ke, jangan. Dan mungkin juga ada orang berdakwah ni bila dia pi mana-mana, oi boleh selfie sekejap, tangkap gambar, masyhur dia, glamour dia, rasa bangga dia. Kalau itulah niat kita berdakwah, saya pesan tinggal awal-awal. Bila kita niatkan dakwah kita nak ajak orang kembali kepada Allah, benda-benda cipisan tadi dia datang sendiri. Benda-benda ringan tadi dia akan datang sendiri, insya-Allah. Bila kita betul-betul mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan mana kita nak ajak? Dalam ayat ni ada 3 konteks yang paling penting yang diberitakan oleh Allah kepada para dai. Pertama ialah dakwah bil hikmah. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Bila kita nak berbicara dan menghuraikan kalimah hikmah, dia cukup besar dan cukup panjang. Ada banyak pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan takrifan dan definisi hikmah. Tetapi saya ambil rumusan yang paling mudah. Hikmah ni kena mencakup 3 benda. Bila salah satu fail, maksudnya apa yang kita dakwahkan tu tak boleh nak dikatakan sebagai dakwah bil hikmah. Pertama ialah dakwah kita mesti benda yang benar, mesti benda yang betul, benda yang sahih. Yang kedua ialah masa yang sesuai. Nak dakwahkan benda benar hak kita nak bawa tadi, masa dia kena betul, masa dia kena tepat. Dan yang ketiga ialah mad'u, orang yang nak terima, orang yang nak dengar. Ialah orang yang benar-benar berkehendakkan ilmu daripada kita. Sebab dakwah ni bukan bentuk paksaan. Maksudnya bukan dakwah ni kita kena kerah paksa orang. Masjid malam ni bila aku ceramah, ingat pengurusi masjid, hang kena kerah segala rakyat jelata hak ada kod lanah ni mari bagi penuh. Kalau tak penuh aku tak mai dah lain kali. Contoh. Tak ada paksa. Siapa nak mai sila, siapa tak mau nak pi tempat lain, go on. Baik, kena ada 3 tu. Benda hak kita nak bawa, masa yang sesuai, dan orang yang sudi dan sanggup nak terima dakwah. Inilah hikmah yang sebenar. Salah satu cara tak kena, maka dia tidak lagi dinamakan sebagai bil hikmah. Yang kedua ialah mau'izatul hasanah. Nasihat-nasihat yang baik. Sebab dakwah ni kita nak suruh manusia jadi baik, bukan nak suruh manusia jadi jahat. Jadi bila nak suruh manusia lain dengan jalan dakwah kita jadi baik, maka perkara-perkara kebaikan saja yang kita berikan kepada masyarakat. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak contoh-contoh kebaikan. Dalam hadis-hadis Nabi banyak contoh-contoh kebaikan. Jadi beritakan dan ceritakan kebaikan kepada masyarakat supaya masyarakat boleh beramal dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Bila masyarakat beramal dengan kebaikan, mudahlah rahmat Allah, pertolongan Allah, kasihan Allah, ihsan Allah turun kepada manusia. Dia berbeza sekiranya konteks kita ajak manusia lain buat jahat, kita ajak manusia lain buat buruk, kan Allah tolong kita dalam keadaan kita ajak orang buat jahat. Mana ada logik, mana ada rasional. Minta tolong Allah, kita nak minta kasihan dan rahmat Allah, dalam masa yang sama kita suruh masyarakat buat benda tak baik. Dan inilah konsep mau'izatun hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum ni mujadalah. Hari ni bolehlah kita katakan sebagai diskusi. Kita ajak seseorang bertentang mata untuk menyelesaikan masalah. Kebiasaan konteks ketiga ni berlaku kepada golongan non-Muslim, golongan-golongan yang
bila mereka menanyakan sesuatu perkara yang mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang Islam, mereka baru nak belajar, mencari dan mengenal apa itu Islam. Jadi kita diskusikan benda tersebut, kita bertemu empat mata menceritakan kataan. Walaupun Islam ini ada dakwah kepada sesama Islam, ada juga dakwah kita kepada non-Muslim. Sama juga konsep dia, kena guna perkataan-perkataan yang baik dan tunjuk akhlak-akhlak dan budi-budi yang luhur. Ini secara umum. Walau bagaimanapun membicarakan tentang manhaj Nabi, kenapa dikatakan manhaj Nabi Muhammad adalah manhaj yang terbaik? Kerana Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Bila sebut Nabi Muhammad Nabi dan Rasul yang terakhir, ini bermaksud Rasulullah mengetahui hampir keseluruhan metodologi dan manhaj Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Kalau ikut sejarah, kalau ikut zaman, Nabi memang tak duduk pun dalam zaman-zaman sebelum ni. Nabi Muhammad ada kemudian. Zaman Nabi Adam tak ada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Ibrahim tak ada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa tak ada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Isa tak ada Nabi Muhammad. Kalau kira Nabi Muhammad ni tak tahu manhaj-manhaj dakwah yang digunakan oleh Nabi sebelum dia. Sekian bila turunnya wahyu-wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah persembahkan semua manhaj ini kepada Rasulullah. Sebab itu sebahagian besar ayat Al-Quran adanya kisah Nabi dan kisah Rasul. Dia bukan saja nak memaparkan sejarah para Nabi dan sejarah para Rasul. Sebenarnya masa yang sama Allah memaparkan manhaj, aturan dan kaedah setiap Nabi pada setiap zaman bersama kaum masing-masing. Kalau kita belajar betul-betul sejarah para Nabi, contohlah kita ambil zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini adalah zaman paling awal dan pertama kali dalam sejarah manusia menyembah berhala. Sebelum ni tak ada lagi manusia yang menyembah berhala kecuali bermula pada zaman Nabi Allah Nuh. Dosa, keburukan, ya, dilakukan oleh manusia. Kerana dosa dan keburukan pertama ialah kes Habil dan Qabil tu, hak bunuh tu. Tapi mereka masih lagi melakukan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara keburukan. Bak sembah berhala tak ada lagi. Bila mari zaman Nabi Nuh, dah bermula penyembahan berhala. Jadi manhaj yang digunakan oleh Nabi Nuh, bagaimana muamalah Nabi Nuh dengan kaum dia, bagaimana interaksi Nabi Nuh dengan kaum dia, bagaimana corak Nabi Nuh berdakwah, yang bacakan kepada Nabi Muhammad. Dan bukan setakat Nabi dan para sahabat, seharusnya sejarah ini dibaca dalam bentuk metodologi yang sama untuk kita berdakwah dengan golongan penyembah berhala. Walaupun sejarah tengok umur Nabi Nuh berapa? Antara yang paling lama dan panjang 950 tahun. Tetapi yang berjaya didakwahkan oleh Nabi Nuh lebih kurang 83 orang saja atas kapal. Hak beribu lagi, berpuluh ribu lagi, di mana semua menolak dakwah Nabi Allah Nuh. Tetapi Nabi Allah Nuh tetap ada manhaj dia. Nabi Saleh dengan cara Nabi Saleh, mari Nabi Hud dengan cara Nabi Hud. Jadi sampailah Nabi Allah Isa alaihi salam, semua manhaj-manhaj dakwah Nabi turunkan kepada Nabi Muhammad berwasilahkan wahyu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad dia dah ada manhaj dia sendiri, dan Allah tunjuk pula manhaj-manhaj Nabi lain yang boleh diguna pakai. Kerana apa Allah tunjuk semua ni? Sedangkan Nabi lain, kita kena ingat, Nabi lain dakwah dia hanya kepada kaumnya sahaja. Tetapi dakwah Nabi Muhammad, daripada Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dakwah Nabi Muhammad bukan hanya untuk Arab Quraisy.
Dakwah Nabi Muhammad bukan hanya untuk Jazirah Arabiyah. Dakwah Nabi Muhammad universal. Maksudnya kepelbagaian bangsa, kepelbagaian kaum sampai hari kiamat. Jadi bila semua manusia dilonggokkan pada zaman Rasulullah, nak dakwah pula sampai hari kiamat, semua manhaj-manhaj sebelum ni kena ada dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab zaman ni akan dikumpulkan semua dosa-dosa. Zaman akhir ni akan dikumpulkan semua maksiat yang pernah ada dalam sejarah para nabi dulu. Kalau zaman Nabi Nuh terkenal dengan 5 patung berhala sebagai contoh, mari zaman kita ada 5 ke ada 15 juta dah patung. Bukan kata dunia, kalau suruh bilang patung di Kelantan saja pun tak. Kau tak cekak nak kira dah, tak habis lagi bab patung tu. Bukan kata kena bala habis dah bab patung, tak ada duk nyembah situlah. Bab materialisme zaman Nabi Hud mengagungkan materialism. Apa dia materialism? Mengagungkan kebendaan. Sebab zaman Nabi Allah Hud ni, Allah bagi tubuh-tubuh mereka lebih besar, lebih kekar, lebih tegak daripada umat zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka bina tamadun-tamadun yang hebat, bangunan-bangunan pencakar langit pada masa tu. Di bandar mereka di Iram, kita selalu duk baca tu imam kan, surah Fajar subuh-subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Iram zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan dan menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad? Iram zatil imad. Iram tu bandar mereka, kota metropolitan mereka dihiasi dengan imad, tiang-tiang yang tinggi dan tersergam indah. Oh, iklan sekejap. Kereta BET 1720, lampu tak tutup. Saya tak boleh nak kata color apa, warna apa tak ada sini, jenis apa pun tak ada. BET 1720, lampu tak. Okey. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mana bangunan-bangunan yang dibina ni tak pernah kelihatan, tak pernah kedapatan zaman-zaman sebelum ni. Hebat sungguh. Tapi bila mana Allah bagi nikmat material macam ni, mereka melebihkan material. Apa dia material? Menghubungkan kehidupan dengan dunia semata-mata, lantas melupakan kehidupan akhirat. Syariat Allah mereka dah tinggal, hukum hakam Allah mereka tinggal, undang-undang Allah tolak tepi, duduk di belakang. Lalu Allah hukum kaum Ad. Ada lagi tak jenis manusia-manusia zaman ni yang mengagungkan material lalu melupakan akhirat? Ada. Zaman Nabi Saleh, mereka nak memperakukan Nabi Saleh sebagai Nabi dan Rasul. Macam-macam ceramah Nabi Saleh, macam-macam dakwah Nabi Saleh ditolak. Bahkan sampai akhirnya mereka minta bukti, mukjizat. Lalu Allah tunjukkan mukjizat pada mereka. Keluar apa daripada celah batu? Keluar unta kan? Payah nak keluar unta celah batu ni. Bukan kata keluar unta, kalau keluar apa sekalipun celah batu ni pelik. Tak kata celah batu, kalau keluar arnak sekalipun pelik ke tak pelik? Pelik lah, muka tubik celah batu. Jadi unta ni besar, tubik celah batu, mukjizat. Lepas tu tak sewi orang lain terpengaruh dengan Saleh, tak sewi orang lain terikut dengan dakwah Saleh, pakak nak pergi bunuh unta mukjizat kat ni. Last sekali unta saat ni kena bunuh, seolah-olah nak memadamkan mukjizat, nak memadamkan bukti daripada Allah yang Saleh ini adalah Nabi dan Rasul. Hari ni hak jenis tolak mukjizat Nabi-Nabi ni ada ke tak?
Ada ke tak hak tolak mukjizat nabi-nabi? Ada. Oh, hamba jenis percaya hak jenis biasa-biasa, tubik air ikut jari bolehlah. Hak jenis utak kecek bolehlah. Tapi jenis naik pak langit ni, naik pulak buruk gapo dia buruk ni ai payah nak percaya. Langit 1, langit 2, langit 3 macam tak masuk Ada je orang ragu-ragu. Ada. Bukan zaman lah ni, zaman dulu pun ada dah orang tak percaya dah. Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya belakang Nabi royak zaman tu. Dia mari lagi zaman ni. Hak orang tak percaya mukjizat nabi-nabi ni. Orang bagi dia tu wow telajak. Wonderful telajak. Abdoh ni naik pakai atas langit, sekat-sekat atas bumi sudahlah. Ada jenis kecek lagu tu. Mari zaman Nabi Ibrahim, mari zaman Nabi Musa. Jumpa dengan siapa? Jenis orang yang mengaku Tuhan. Namrud rajin mengaku Tuhan, Fir'aun rajin mengaku Tuhan. Hari ni ada ke tak orang mengaku Tuhan? Ada ke tak ada? Ada. Tapi dia punya kerajaan tu taklah sebesar Namrud. Dia punya kerajaan tak bolehlah setara Fir'aun. Dia tu kadang-kadang duduk ujung kapung je tapi mengaku Tuhan. Pelik lah orang nak mengaku Tuhan. Hak mengaku Tuhan tu tak pelik mana? Orang hak jadi pengikut hak mengaku Tuhan tak peliknya. Dia tu nak iktiraf tok guru dia tu Tuhan tu kok jelas mana? Sebab tok guru dia pun serupa dia je. Sakit kepala pun kena telan Panado juga. Kat Tuhan kok mana? Sakit jatuh pun kena pergi hospital juga. Naik ambulans juga. Tuhan kat mana? Beli kereta pun loan juga. Loan riba pula tu. Tuhan kat mana? Jadi tak boleh nak mikir orang yang mengikut tu. Orang nak mengaku tu seumur-seumur tu ada. Okey. Baik. Bila tengok manhaj ni, kadang-kadang Nabi sedih. Nabi gelisah. Nabi rusing. Sebab apa? Nabi duk berdakwah ni bukan semua orang terima. Kalau kira Nabi ni gelaran dia apa gelaran Nabi ni? Habibullah, kekasih Allah. Patut tak secara logiknya tubik je mulut Nabi tu orang pakat dengar belaka. Nabi tu orang pakat ikut belaka. Tubik je mulut Nabi ni orang pakat. Tapi walaupun gitu Allah tak buat semudah tu. Mudah tu maksudnya Nabi kena berdakwah, ada orang ikut, ada orang tolak. Nabi berdakwah, ada orang sokong. Siapa Nabi sedih kerana dakwah Nabi ni ditolak, Nabi dibuat macam-macam. Sebab tu kalau kita tengok surah Hud ayat 120 Allah kata apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Waja'aka fi hadhil haq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Sesungguhnya kami telah menceritakan kepada kamu kesemua kisah para rasul. Tujuan dia gapo? Allah cerita kisah nabi-nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad manusabbitu bihi fuadak, untuk memberikan keteguhan kepada hati dan jiwa Nabi. Nak rayak kepada nabinya, nabi-nabi sebelum ni bukan mudah nak berdakwah. Nak rayak sebelum ni rasul-rasul pun supamu je. Supamu tu gapo? Maknanya kecek, ada hak dengar, ada hak tak saya dengar. Bila kita berdakwah, ada hak terima, ada hak tolak. Bila kita berdakwah, ada hak sokong, ada hak lempar batu. Tak mudah dakwah ni. Jadi janganlah duk sedih sangat, janganlah duk gelisah sangat wahai Muhammad. Nabi-nabi dan rasul sebelum kamu pun terima hakikat yang sama bila berdakwah. Waja'aka fi hadhil haq. Sesungguhnya semua cerita kisah yang kami ceritakan kepada kamu ni hak, benar. Tak ada sabuk cerita nabi dan rasul sebelum ni cerita karu. Tak ada sabuk cerita Nabi dan Rasul sebelum ni cerita dongeng. Tak ada sabuk cerita Nabi dan Rasul sebelum ni cerita tahyul. Cerita hak sungguh belaka, pernah berlaku dalam sejarah.
Bukan kata nak reko-reko ada Nabi nama Adan, tak. Bukan kata nak reko-reko ada Nabi nama Musa, ada orang nama Fir'aun, ada orang nama Namrus, ada orang sokong Nabi, ada orang lawan Nabi. Ni bukan cerita reko. Cerita ni cerita benar. Wa mau'izatun, dan mengandungi nasihat-nasihat, wa zikra, dan peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Mukadimah baru ni, tak masuk manhaj lagi. 8:10. Boleh pergi lagi tak? Oh, tak boleh pergi kuan, moga tak masuk lagi. Okey, yang pertama, metodologi dan manhaj Rasulullah ialah dengan molek. Nombor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjalankan dan melaksanakan apa yang disebut oleh lisan. Mudah kecek kalau orang Kelantan, gapo hak Nabi sebut mesti dia buat. Gapo hak Nabi royak mesti dia tuna. Gapo hak Nabi bagi mesti dia laksanakan. Dalam bahasa Inggeris istilah ni kita sebut walk the talk. Kecek selari dengan perbuatan dia. Dia kecek, dia buat. Yang jadi masalah kita ni kecek saja, buat tu payah. Tapi tak apalah, sebab dia benda molek, nak ajak orang buat benda molek. Kita letaklah di satu tahap, kita nak benda molek, kita nak masyarakat molek, dalam masa yang sama kita tak mampu lagi nak buat benda molek tu. Kita royak tu benda molek, kita nak masyarakat pun jadi molek. Kadang-kadang benda kita royak tu kita sendiri tak mampu nak buat lagi. Jadi royaklah. Sebab kita nak suruh kita jadi molek, masyarakat jadi molek, dalam masa yang sama dia tak boleh duduk statik. Sebab orang Islam, orang mukmin ni dia tak duduk statik. Dia sentiasa bergerak, dia sentiasa melangkah ke arah lebih baik. Dia bukan jenis terundur, dia bukan jenis U-turn, dia bukan jenis kona. Contohlah kita letak honi ni, tanya diri masing-masing, email duk mana, ibadah duk mana. Jadi hari-hari hok kita lalu, esok lusa gapo ni, keadaan kita ni makin baik, makin comel ke makin terundur. Jadi kalau orang Islam ni, kalau hari ni setahun ni, esok dia nak baik lagi, lusa dia nak lebih baik lagi. Dia tak duduk statik, dia tak duduk setepak. Kita nak beki semua, kita nak comel semua. Jadi Nabi ni sentiasa bersama sahabat dengan keterampilan yang berhemah. Keterampilan Nabi penuh kebajikan, keterampilan Nabi penuh terpuji. Nabi dengan orang ni dia tunjuk benda-benda hak comel, dia buat perangai-perangai hak comel, dia kecek benda-benda hak comel je. Dan Nabi ni kecek pen dia, itulah perbuatan dia. Perbuatan dia, itulah kecek pen dia. Dalam sejarah kalau kita tengok hadis Muslim, ada seorang lelaki yang bernama Hisham bin Amir pernah bertanyakan tentang keadaan akhlak Nabi kepada salah seorang isteri baginda yang bernama Aisyah. Hisham bin Amir ni ditanya Aisyah, perangai Nabi ni lagu mana kak? PA Nabi ni lagu mana kak? Akhlak Nabi ni lagu mana kak? Lalu antara kata-kata yang dikeluarkan oleh Aisyah berkenaan dengan perbuatan dan akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. PA perangai Nabi, akhlak Nabi, tingkah laku Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itulah akhlak Nabi itulah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi ni duduk di tahap kita boleh sebut par excellence lah hari ni. Memang idola yang wajib diikuti dan ditauladani oleh kita semua. Saya beri contoh. Kita kecek, kita nak buat. Kisah ini berlaku pada zaman Hasan Al-Basri. Kita tahu zaman Hasan Basri ni zaman tabi'in dah. Sebab Hasan Basri ni dia ngaji dengan sahabat Nabi. Jadi mari zaman dia satu ketika, mari hari Jumaat. Bila mari hari Jumaat ni, dia jadi khatib khutbah Jumaat. Bacalah khutbah Jumaat. Habis khutbah
jemaah tu bila dia turun semayang selesai gapo tubik daripada masjid, dia ditahan oleh 2-3 orang lelaki. Nak gapo tahan dia ni? Nak pesan dekat khatib, nak pesan dekat Hasan Al-Basri. Kalau boleh lah minggu depan mari hari Jumaat, bila nak khutbah atas mimbar, nak kecek atas mimbar, nak suruh buka isu ni. Isu gapo? Nak royak kami ni koli-koli, kami ni orang kerja, kami ni ada majikan, kami ni ada tuan. Jadi kadang-kadang berlaku masalah bila mari hari Jumaat, tuan-tuan ni tak sebui, tak selepas pergi semaya Jumaat. Tak selepas pergi semaya Jumaat nak minta kecek isu ni atas mimbar. Biar tuan-tuan ni dengar sikit, biar bui lepas kepada orang-orang kerja koli bawah ni bui semaya Jumaat. Tunggulah puak-puak dia arak-arak Imam Hasan Basri ni kecek atas mimbar hari Jumaat. Mari hari Jumaat tu tunggu tak tubik bab hak duk pesan tu. Tubik cerita lain. Sebab imam besar jadi husnuzon sangka dia gapo dia. Tu imam tak ingat kali kan. Tu imam tak ingat kali hak kita pesan. Tak apalah, lepas ni jumpa kita ayat pula. Jadi lepas habis tu dia sekat sepuh minggu inilah. Okey, tu lagu mana? Tak ingat lagu mana? Tak apalah. Semula kita kecek lah. Tak apa gitu kan. Tunggu minggu yang kedua. Tunggu agak-agak tubik cerita lain pula. Tubik cerita lain pula. Hak mula-mula tu kita bolehlah skor baik tu email tak ingat. Ni mari minggu kedua ni tak ingat pula kau mana sebenarnya. Sekat lagi tanya. Tak apalah. Nantilah minggu-minggu depan kita kecek lah. Mari minggu yang ketiga baru tubik sungguh isu tu. Baru tubik sungguh isu tu. Dan dia tahan juga walaupun tubik dah kan. Patut tak payah tahan dah lah. Tu email kecek dah hari ni. Tapi nak tanya apa sebenarnya. Jadi bila tanya gapo Hasan Basri raya, bila muat mari masalah tu kat aku nak kecek benda tu, aku sendiri pun tak ada hamba. Aku sendiri tak ada koli. Jadi supaya tak sedap je nak kecek, kita tak ada benda tu. Jadi minggu pertama aku tak kecek lagi tu, duit-duit aku tu aku simpan, aku pergi beli hamba seorang. Aku pergi beli hamba seorang, hamba tu duk kerja dengan aku, hamba tu duk berkhidmat kepada aku. Jadi masuk minggu kedua tu, aku nak kecek kepada orang ni biar aku boleh buat. Jadi mari hari Jumaat aku lepas dia pergi semaya Jumaat. Aku ada hamba dah. Hak minggu kedua tu aku pergi semaya Jumaat, Jadi bila 2 minggu tu berjaya dah sepuluh minta. Aku ada hamba, aku suruh dia pergi semaya Jumaat. Jadi minggu ketiga tu baru boleh kecek. Sebab ada sungguh dah pada diri dia hamba dan dia benar kata semaya Jumaat. Nak pesan kat orang suruh orang semaya Jumaat, kita hamba pun tak ada. Boleh buat kau setara tu. Lah ni payah dah. Payah nak buat. Tambah-tambah tak majlis pula kau tak boleh. Nak selit-selit sikit tak mai payah nyari report demo kan kena pula. Okey, contohlah tu dah. Okey. Kita tengok kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi begitu juga Rasulullah pernah mengisyaratkan atau mengandaikan sahabat-sahabat juga adalah Al-Quran, Al-Quran yang bergerak. Sahabat-sahabat itu juga adalah Al-Quran, Al-Quran yang bergerak. Jadi Nabi jadi idola, Nabi jadi suri tauladan. Surah Al-Ahzab ayat 21 contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, pada batang tubuh Rasulullah itu ada contoh, ada suri tauladan yang terbaik untuk kamu. Kalau kita nak jadi orang baik, nak perangai baik, nak PA baik, contoh terbaik untuk kita tiru ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain.
dalam segenap perkara. Kecek pen kena tiru Nabi setakat termampu dan terdaya oleh kita. Bab baik perangai kena ikut Nabi setakat termampu dan terdaya oleh kita. Bab adab, bab akhlak, bab ibadah, semua kena follow, kena ikut Nabi. Jadi bila kita tengok kita ni kena ikut Nabi, tujuan dia apa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah. Sebab kita hidup atas dunia ni bukan nak reda orang. Kita hidup atas dunia ni bukan nak reda manusia, kita nak reda Allah. Tak apa kita duduk atas dunia Allah suka tapi orang marah, tak apa. Hak orang marah tu Allah suka, biarlah. Hak kita tak senya orang suka, Tuhan marah. Kita buat sesokara orang tepuk tangan, kita buat sesokara orang ngelah, kita buat sesokara orang puji. Tapi dalam masa yang sama, orang duk tepuk tangan, orang duk ngelah, orang puji, Tuhan duk laknat, Tuhan duk kutuk kita, biar ada. Jadi hidup kita ni nak cari redha Allah, biarlah orang nak kata gapo. Hak jalan betul lah ni kita royak ni. Selama mana kita duduk jalan betul, orang nak kata gapo, orang nak marah pun logilah. Wal yaumal akhir, dan kebaikan di hari akhirat. Sebab kita manusia ni kita kena ingat benda ni lah. Hidup kita atas dunia ni tak habis. Kita ada lagi kehidupan yang dipanggil alam al-mahsyar, alam al-akhirah, alam akhir. Atas dunia ni dia bukan mati ngelah, bukan mati ngabih, bukan mati ngesuk dok. Kalau mati habis cerita kita, tak ada dah lepas ni bakit semula, tak ada dah lepas ni titian sirak, tak ada lah lepas ni titian, tak ada lah mizan, tak ada dah lah kita amal gitu gini. Senang cerita. Mati habis kisah. Senang ke tak? Mati tak ada dah. Tak ada dah gapo-gapo. Sebab tu hamba suka tanya, kalau hidup ni ngelah dengan mati, baik jadi baik ke baik jadi jahat? Baik jadi baik ke baik jadi jahat? Kalau mati tu habis dah, tak ada dah. Jadi baik pun mati, jadi jahat pun mati. Jadi baik pun orang tak kira dah, jadi jahat pun orang tak kira dah. Jadi hidup ni tunggal-langgal lah. Hidup ni tunggal-langgal. Bapa hidup ni jadi comel sebab dalam otak orang Islam ni Nabi pasak dah. Dalam otak orang Islam ni Nabi hunjak dah bahawa hidup kita ni tak ngelah sini. Bila tak ngelah sini, hidup atas dunia kena beringat. Nak buat jahat kena beringat, nak khianat kat orang kena beringat, nak fitnah orang kena beringat, nak buat benda-benda hak tak molek, benda-benda buruk kena beringat. Ada lagi. Kita atas dunia ni buat ukuran. Periksa SPM ko, periksa PT3 ko, periksa UPSR ko, rusing kalau tak lulus dah. Kau tak rusing. Anak-anak kita ni ambil lagu mana lah Rizak esok. Kalau tak lulus rusing kau dah. Rusing. Ke tak boleh A. Ke boleh B saja. Rusing dia. Tu periksa atas dunia tu. Hak tak gapo tu, kalau dia lulus pun tak ada gapo, tak lulus pun tak ada gapo. Tapi hak tu duk rusing dah hak atas dunia ni. Naknya kalau boleh A belaka. Tak say B, tak say C, tak say D, tak say E. Dan kita pun kalau boleh Allah bangkit esok tu pergi ke masyar tu A belaka kat tepi tu. Ada A, akhlak A, kecek A, PA, perangai A. Kalau boleh nak A belaka. Nak suruh malaikat baca, alhamdulillah, excellent 10 A. Tapi takut 10 E lah. Kata rusingnya. Hak tu hak kita duk rusing belaka. Jadi beringat. Wa zakarallaha katsira. Biasalah mengingat dan menyebut nama Allah baik di masa senang maupun di masa susah. Tuhan ni kena ingat semua. Jangan duk ingat Tuhan teko senang je. Teko susah tak ingat, ataupun balik teko susah ingat, teko senang tak ingat. Jadi hak ramai-ramai ni biasanya hak dia nak ingat Tuhan teko senang ke teko susah baru dia teringat Tuhan.
Teka susah, teka senang tak ingat mana. Teka susah gak buih mulut tu beda Allah. Allah, Allah. Allah hak sebut tu kadang-kadang bukan merujuk pada Allah nu. Allah bahasa kapok. Allah ni apa sebenarnya? Allah hak dia sebut tu bukan Allah nu. Allah hak dia sebut ni kita boleh istilah alahai. Alahai lah nasibku. Tapi sebab bahasa Kelantan kan. Alahai ni jadi tak Kelantan mana tak? Allah lah. Bapa jadi gini. Allah lah. Allah lah tu tak nak pergi tak nak pergi mana kau alik nung no. Ya ke tak ni? Ingat molek. Baik. Kalau kita tengok lagi contoh lain berkaitan dengan Nabi buat, Nabi laksanakan apa yang Nabi sebut. Dalam surah Ahqaf sebagai contoh, dalam surah Ahqaf, Nabi ni sabar kau tak sabar orang dia. Sabar Nabi ni, macam-macam orang buat kau Nabi. Gapo orang tak buat kau Nabi? Nabi ni hak kecek orang tolak biasa. Ada dok gaji orang lepas najis pada Nabi. Siapa tahap lepas najis? Bukan saja kepada Nabi, kepada rumah-rumah Nabi. Lepas najis, tahan halal Nabi, duri-duri tengah jalan. Tak suri Nabi tubik berdakwah. Tabur dengan pasir atas kepala. Kena maki, kena marah kopok saudara Abu Lahab. Hampir setiap masa. Tapi akibat daripada semua tolak-tolakkan daripada musuh-musuh Nabi ni, Allah suruh Nabi bersabar. Dalam surah Ahqaf ayat 35 Allah sebut apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu. Fasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad, kama sabara, sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi dan rasul sebelum ni yang diberi keazaman dalam kehidupan dan keteguhan pada hati mereka. Dalam Islam ni kita kenal Nabi ataupun Rasul ulul azmi ni berapa orang? 5 orang. Nombor 1 Nabi ke apa? Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Semua ni ada gelaran. Kalau Nabi Nuh, apa gelaran Nuh? Nuh Najiyullah. Ibrahim Khalilullah. Musa Kalimullah. Isa Ruhullah. Muhammad Habibullah. Kalau Adam Safiyullah. Semua nabi-nabi ulul azmi ni nabi-nabi yang diberi apa? Keteguhan hati, keazaman, kekuatan menghadapi musibah dan tentangan daripada kaum dan umat masing-masing. Nabi Muhammad kuat lagi. Nanti kita sebut ngujung-ngujung gapo berat-berat Nabi terima. Itu yang pertama. Manhaj Nabi yang kedua ialah Nabi tak ada kompromi. Orang Kelantan nak kata apa kompromi ni? Kompromi ni tak boleh kecek kira. Ini tak boleh nak kecek kira, tak boleh nak belembut, tak boleh nak tolak ansur. Gapo dia? Tiada kompromi Rasulullah dengan prinsip-prinsip asas Islam. Tak ada kecek kira dah, tak ada kompromi bab ni. Contoh, Nabi SAW menekankan konsep tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, nak suruh manusia yang pada masa tu duduk di Mekah dan kalau boleh keseluruhan umat manusia menafikan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak nombor satunya Nabi mari ni nak tekankan persoalan tauhid. Nak suruh manusia ni hanya beribadah, hanya mengabdi, hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hak bahagian syirik, hak bahagian tahyuh, hak bahagian khurafat ni nak tolak tepi, nak kikih, nak buat.
Sebab masyarakat Arab ketika zaman lahir Nabi Muhammad ni terkenal dengan bentuk paganisme dia. Gapo dia paganisme Arab? Penyembahan berhala. Oh, banyak berhala. Sejak zaman pemerintahan Bani Khuza'ah, Amru bin Luhai Al-Khuza'i bawa balik patung pertama. Sebelum tu tak ada patung Mekah. Dia lah orang mula-mula balik daripada Balqa. Mana Balqa? Di Syam. Patung bernama Hubal, daripada batu akik merah, daripada kepala sampai kaki komplit lekat kecuali tangan kanan putus. Bila awak balik, dia sepuh dengan emas. Ambil emas sepuh buat tangan baru, ganti. Jadi orang lain tu batu akik merah, tangan kanan tu yang emas. Letak mana? Dalam Kaabah. Musim haji waktu bit tok tepi Kaabah. Bila habis orang tawaf 7 keliling, berhenti depan patung, mintaklah gapo dia. Dia percaya ke masa tu kau Tuhan? Percaya kau Tuhan. Tapi wasilah dia guna tu, patung tu. Dia tak pergi Tuhan terus. Dia tak minta dengan Allah terus, minta melalui perantaraan patung tadi. Lepas tu start lah. Bila mana jumpa banyak patung-patung hak tergelam di Jeddah. Dia sendiri pergi cari gali semula, banyak patung jumpa di Jeddah. Patung mari mana? Patung-patung hak anyuk banjir besar mula. Jadi banyak terpendam di Jeddah, gali-gali jumpalah 2-3 ekor patung. Lepas tu pakak bagilah sikit seorang. Moga awak klik dah besar ni. Jadi nak wui mudah faham tak? Mana Tok Ngulu? Nak wui mudah faham, jangan silap faham dah. Nak wui mudah faham, jangan silap faham. Kok lanah. Set kok lanah, ambil ni. Buat balik kok lanah. Hak ni bahagian selising. Gen selising, ambil ni. Buat balik hak ni. Mana lagi kok ni dekat-dekat? Marilah ke mana pun dia. Kita kata teres, ambil set teres. Jadi ada patung masing-masing. Letaklah nama, mu nak pera lagu mana, mu nak jaga lagu mana, gilah. Jadi lepas pada tu membiak dah amalan penyembahan berhala. Zaman Nabi masuk lepas hijrah pembukaan kota Mekah, ada berapa ratus berhala dalam Kaabah? 360. Mana 360 tu? Tempat dia mau duk tawah lah ni lah. Kalau kita duk pergi Mekah duk tawah-tawah tu 360 zaman Nabi dulu. Siapa Nabi cuci habis, rilis habis. Orang kafir pun Nabi tak boleh masuk dah lepas pembukaan kota Mekah. Cuci sungguh-sungguh nah. Tu sah hak paling besar. Ada lagi hak jenis kecil-kecil. Percaya lagi kepada unsur-unsur alam semesta. Gapo dia? Ada lagi hak percaya dan memuliakan bintang-bintang. Ada hak percaya memuliakan bulan. Ada hak percaya memuliakan matahari. Tapi hak ni tak ramai. Dan ada sebahagian orang-orang Arab ni dia percaya malaikat-malaikat ni anak-anak tina Tuhan. Malaikat ni ialah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada malaikat. Jadi sebab malaikat ni ialah orang yang dekat dengan Tuhan, orang beramal, Tuhan suruh tak rajin itu. Tak rajin itu tu maksud tak rajin apa? Tak rajin langgar. Dia boleh duk menganggap bahawa malaikat tu anak perempuan Tuhan. Ini kepercayaan pada masa tu. Kalau tahyul khurafat dia lagi teruk. Antara khurafat zaman dulu hamba boleh cerita sikit. Contoh, dia percaya dalam perut kita ni ada ular kecil seekor. Ada ular kecil seekor. Kita ni jadi lapar ke ular kecil tu duk kekoh orang perut. Bila ular kecil tu kekoh-kekoh orang perut, kita serah lapar. Jadi bila kita makan, ular tu relax. Lama sikit ular tu kekoh pula orang perut, jadi lapar semula. Dia boleh percaya lagu tu. Kalau kita setakat cacing tu percaya dah tak? Zaman budak-budak kena cacing dulu. Kepik dengan gotu buluh tu kan. Budak-budak lah ni ada lagi kau. Tubik cacing kepik dengan perangai buluh tu. Tak ada dah tak? Apa ada kau? Tak ada. Budak-budak lah ni makan hak obat ke apa, hak peracur terus tu tak? Tubik berah habis dah. Lepas tu gapo lagi khurafat dia? Kalau dia nak tubik jauh, dia nak jalan. Ni dia panggil tatayur kan.
Dia nak jalan tu dia tengok burung, ada burung terbang, burung tel tu ngonalah kanan. Comel kalau burung ngonalah kanan boleh jalan lah, baiklah perjalanan. Kalau tubik tu burung ngonalah kiri, celaka ni kalau tubik ni. Ada benda tak molek tu. Dia rela tak pergilah kalau tubik lah kiri. Orang nego pasal malam tak payah tengoklah burung kanan ke burung kiri. Nah, lepas-lepas burung kiri pun boleh 200-300 malam ni tak? Untung. Dia tak boleh percaya mana. Lagi kalau dia nak tubik jalan, kalau dia ada bini, dia akan ikat tali di dahan pokok depan rumah dia. Dia akan ikat tali di dahan pokok depan rumah dia. Kalau dia kelik tali tu tak kosek duk lagu tu lagi, maknanya bini dia tak curang. Kalau tali tu cabut ataupun jenis jadi lagu lain, bini dia curang. Jenuh lagu tu. Kebetulan mari siapa jalan rumah dia tengok tali tu duk tarik rabut kak, nyanyolah kau bini dia kan tak. Kalau musim kemarau, dia ikat jenis rupuk-rupuk kering di ekor kambing, dia bakar api, dia cocok api. Dia cocok api di ekor kambing. Betul kambing tu panas larilah ngebek. Dia sendiri malah nak doa suruh kambing bek suruh hujan turun. Ni antara khurafat zaman tu. Nabi mari nak pilih hak ni. Jadi bila ni berlaku tak ada kompromi. Nabi berdakwah, dia tolak. Dia suruh Nabi kembali kepada agama asal, sahabat kembali kepada agama asal, Nabi dengan sahabat tak sih. Jadi bila sama-sama tak degih, dia ada kes. Kita tengok apa sebenarnya iaitu turun surah Al-Kafirun pada Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun, turun ayat ni, turun surah ni pada Nabi, kes gapo? Satu hari pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah ni pergi jumpa Nabi. Tujuan dia pergi jumpa Nabi-nya nak apa? Nak minta dengan Nabi ni sama-sama tak degih ni, aku ayat pun tak dengar, mu ayat pun aku tak dengar. Boleh tak kita ni berkompromi, tolak ansur. Bahagia agama ni kita buat acara dia bergilir setiap tahun. Kita gilir lagu mana contoh? Tahun ni aku percaya Tuhan yang percaya tu. Dia kalau nak buat ibadat pun, kalau mu semayang, aku semayang supaya mu semayang. Tapi ingat tahun depan tukar pula. Tahun depan kami beribadat sembah berhala, mu pun kena sembah berhala juga. Tahun ketiga tukar semula, kami ikut buat mu pula. Tahun keempat berhala pula. Mari cedengeng lagu ni. Ada kompromi ke tak Nabi? Nabi terima ke tak? Nabi tak terima tuan-tuan. Mana boleh lagu ni? Nabi dakwah siang malam nak suruh tolak berhala, tiba-tiba kalau Nabi terima tak betul jalan lalulah jadinya. Seolah-olah siang malam jangan sembah berhala, jangan sembah berhala, jangan sembah berhala, tiba-tiba bila gilir kena sembah. Tak logik Nabi nak terima. Jadi benda-benda gini tak ada kompromi lah. Kita kena kekal identiti kita sebagai orang Islam, duk mana masa-masa mana pun kena kekal, tak boleh ubah. Ayat belakang sekali jelas dah. Lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, mu agamamu. Cuma nak rayaknya, kalaulah Nabi terima, kalau Nabi terima agak-agak jadi lagu mana kita hari ni? Kalau boleh buat penawaran, gile-gile lah katakan, jadi lagu mana? Salah habah selalu. Kita kurang-kurang ada berapa di Malaysia saja? Kita ambil bodoh-bodoh 5 dah. Islam, Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha. Kalau lah wak gile, kata wak gile sungguh. Tahu mula-mula sunyi ketik. Dah kena mari sini belaka. Sunyi gereja, sunyi sinagog, semua mari semayang belaka. Jumpa rasa mula duk ketik warna mari semai terawih tahun ni. Contoh. Nak warna dah tahun ni alik demo ke. Pakat semayang lah. Jubah putih belaka. Tapi tak lama. Tukar tahun kena gimana? Kena pakat pergi gereja pula. Dah janji kita dah. Pergi gereja lah pula. Keting. Bukan tu imam Masjid Aisyah ke? Contoh. Dah nak warna tang dia keting. Untuk email lah.
Mari hak kuih, mari hak ketik lagi. Buat ni tak? Pocah tak? Duk beluk kain kuning tu, pocah tu. Siapa dia tu? Tu Tok Siak Tok Siak dulu. Hak semaya terawih sekali kita dulu. Jadi bila pula nak jadi sembah Tuhannya? Tahun kena. Nak berhabis 5 tahun tu. Itu tak sih tu. Tapi lo ni di hujung-hujung akhir zaman ni ada lagi orang nak akak benda ni. Dia kalau benda ni dia duduk bawah tajuk pluralism. Pluralism ni nak suruh menyamakan semua agama ni sama. Nak suruh kita ni anggap tak ada lebih, tak ada beza agama kita dengan agama orang lain. Serupa. Jadi sebagai orang Islam kita tak boleh nak royak agama kita ni lebih baik daripada Kristian. Orang Kristian pun tak salah kalau dia royak, oh agama aku lebih baik pada Yahudi, salah. Yahudi pun tak boleh nak royak dia lebih baik pada Hindu, Hindu tak nak royak dia lebih baik daripada Buddha. Semua sama. Sebab apa sama? Semua ajar benda-benda molek. Agama ni semua ajar benda molek, tak ada ajar benda uduh. Semua nak comel orang, nak beki orang. Kalau semua sama, sama tu sama lagu mana? Kalau sama semua Tuhan terima, tak ada masalah. Takut sama, ada saja Tuhan terima, hak lain Tuhan tak terima. Kita nak suruh letak dalam kepala orang tu semua sama, confirm kau semua hak sama saat ni Tuhan terima. Kalau tentu Tuhan terima, tak apa. Takut dalam otakmu je sama, ada sah hak Tuhan terima, hak lain tu Tuhan tolak belakang. Sebab kita tak sih kita terima semua sama atas dunia, pergi akhirat hak satu Tuhan ambil leceh kita. Kalaulah sah Tuhan terima, semua Tuhan terima, senang kira agak-agak tuan-tuan lah. Kalau semua agama mana pun, cara ibadat mana pun Tuhan terima berapa, nak sembahyang lagi tak 5 kali sehari? Tak kita kecek ni atas kalau kata terima semua, nak sembahyang lagi tak? Nak sembahyang lagi kau tak? Ambil hak mudah lah, buat gapo payah dah, hak lain pun terima. Maknanya pergi gereja seminggu sekali. Bapa pergi gereja seminggu sekali tinggal dah sembahyang, Tuhan terima juga hak ni. Buat gapo hak payah seminggu sekali beli colok sudah lah. Duduk depan rumah bapa berubah dah, Tuhan terima juga. Dia mau jangan kecek banyak lah. Dah terima. Kita kata atas dikecek terima. Tapi sebenarnya kepala otak hak ajar kita suruh kata sama ni, bila kita suruh tukar tak berani pun, kecek saja. Dah kata semua sama. Saat ni kita kata dah demo orang Kristian dah. Demo kata sama, terus masuk Islam. Sama je. Demo masuk Islam pun sama, terus masuk. Berani ke tak? Berani ke tak hak kata sama? Saat ni suruh masuk Islam. Tak sah pun dia. Hak kata Hindu saat ni, sama je. Cuba masuk Islam, dah sama kan? Sama je, masuk pun sama je. Tak ada beza. Tak sih. Sebab dia nak jatuh Islam tu, nak wih sama rata dengan dia. Nak wih Islam ni tak boleh tinggi pada hak lain. Nak suruh dia kepala ni sama, tapi kalau kita minta tukar, dia kata sama saat ni tak sih pun. Kalau pergi kau liberalism lagi teruk, lagi paruk. Lo ni duk cocoh ni. Okey, habis hak tu. Yang kedua. Yang kedua dah tak ni, yang ketiga pula. Nombor 1 ke apa? Nabi buat apa yang dia royak. Yang kedua, tak ada kompromi prinsip asas Islam. Yang ketiga, pendekatan dakwah Nabi penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Nabi dia royak belakang ni lembut, kasih sayang. Ambil orang mudah cerita sahur dah dalam sejarah. Cerita Arab Badui kecing dalam masjid kan. Semua orang tahu cerita ni. Hadis Anas bin Malik. Cerita dia lagu mana? Cerita dia lebih kurang Nabi dengan sahabat duduk dalam masjid, tiba-tiba masuk seorang Arab Badui, Arab kampung. Dia pergi di bocu masjid tu, pacang kecing dalam masjid. Padahal dia boleh kecing luar tak ada masalah. Tapi dia masuk dalam masjid, dia pacang kecing bocu masjid. Tak tahulah bocu alik mananya. Jadi bila sahabat tengok, gapo tanggapan sahabat kepada Arab Badui hak kecing sana?
Oh, gerai nak marah dah. Dah kecing dalam masjid. Tak reti kau masjid ni tempat buat amal, masjid tempat buat ibadah, tempat suci. Masuk dia pergi kecing. Jadi sahabat ni bangun pakat nak legal belaka lah kahwin ni. Nabi tahan, Nabi kata jangan. Nak ayat akhlak Nabi. Bukan jangan tu Nabi tak marah orang kecing dah. Maksudnya biar tu kalau boleh gi tu biar dia sudah kecing dia. Ni adat. Lagu mana kita duduk tengah kecing sedap gerung, tiba-tiba orang mari gak alik belakang. Dia koh pula. Dia jadi lagu mana? Nombor satu bodoh-bodoh habis dendek tak? Jenis kejut ni kan. Kita duduk kecing sedap, pak orang mari kejut bro, habis dendek. So, dari sudut kesihatan dia jadi terencak kita panggil pundi tu. Pundi tu. Bukan kata orang segah gitulah kita hok jambai berok tak ada jambai ni. Puyang diriang dah banyak jadi dak. Kita ada tengah berok molek jatuh diriang. Wah diriang jatuh je pun. Tapi nak oyak bila sunyi gedekung kejut. Bila kejut tu tahulah perasaan orang kejut. Duk tengah berok sedap kejut. Jadilah ke mana kita? Jadi berok betul apa nak sedap dah tak? Jadi padahal bukan atu ke apa pun nak marah kejut wah dia jatuh ni jadi tak sedap dah nak berok serabut kepala. Ni orang gikak atas belakang. Jadi dua benda saat ni. Jadi mudah je simple. Nabi tak marah dia. Nabi larang sahabat gomo dia, ligan dia. Nabi suruh dia ambil air cucu tempat dia kecing saat ni. Mudah. Jadi lepas peristiwa ni dalam kepala Arab Badui ni tak ada orang lain. Bila jadi peristiwa ni dia nampak Nabi seorang je dalam kepala dia. Apa? Dia nampak orang lain nak ligan dia, nak marah dia. Kalau kita bahasa Kelantan nak tan dia. Tapi Nabi seorang hak tahan, Nabi seorang je hak menyantuni dia. Jadi dalam kepala dia nampak Nabi. Lepas tu dia masuk Islam. Apa akhlak Nabi tunjuk tadi. Itu Arab Badui. Begitu juga Allah tunjuk kepada Nabi bab kecek lembut ni. Cuba buka surah Taha 43-44. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Izhaba ila fir'aun. Gilah mu dua orang, gi jumpa, gi temu mata dengan Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu, bila jumpa dengan dia, kecek dengan dia, qaulan layyina. Apa dia qaulan layyina? Perkataan yang lembut, perkataan yang santun. La'allahu yatazakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat, sedar diri dia tu siapa, aw yakhsha, ataupun sekurang-kurang dia takut dengan azab Allah. Perintah ni mari daripada Allah kepada siapa? Izhaba. Bila izhaba dua orang. Mungki dua orang. Siapa dia? Dua beradik. Nabi Allah Harun abang dan adik dia Nabi Allah Musa. Jadi Musa dengan Harun ni adik-beradik. Harun abang, Musa adik. Suruh pergi jumpa siapa? Ila Fir'aun. Bukan main-main orang nak jumpa ni. Raja besar. Jajahan dia luah, taklukkan dia luah. Sungai ni tu di bawah tapak kaki dia, gambar dalam Al-Quran. Innahu tagha. Bapa suruh pergi? Dia melampaui batas. Siapa tahap dah Fir'aun ni, kalau kita kebobok doa dah, kalau bahasa Kelantan, telajak doa dah kebobok dia ni. Siapa ngaku Tuhan, suruh semua rakyat di Mesir ni anggap dia sebagai Tuhan. Jadi gijup pun. Baik, kita kena tengok dua orang dulu. Nabi Musa ni kita kenal dia lagu mana sifat Nabi Musa ni. Nabi Musa ni orang yang backing. Nabi Musa ni orang yang tegah. Dalam banyak perkara dia backing, dia tegah. Bak agama, bak hukum hakam memang dia tegah sungguh. Tapi Nabi Harun ni dia lembut sikit. So lagi bapa pergi dua orang. Kerana Nabi Musa ni dalam sejarah lidah dia ada sikit kekurangan yang menyebabkan bahasa dia tak fasih, perkataan dia tak lancar.
Jadi siapa hak fasih, siapa hak lancar? Abang dia. Nabi Harun ni Allah bagi lidah dia fasih, lidah dia lancar. Jadi gi dua orang ni. Bapa kena ada regu ni sebab Nabi Musa nanti nak tunjuk ke apa depan Firaun? Nak tunjuk mukjizat yang dia terima dengan Tuhan di Bukit Tur Sina. Lepas tu kat jadi ular, masuk tangan dalam poket tubik bercahaya. Hak bahagian Nabi Musa. Hak bahagian kecek kira ialah Nabi Allah Harun. Benda ni jangan main-main ni. Benda ni penting dalam dakwah hari ni. Benda ni penting dalam dakwah hari ni. Dua-dua ni kena ada hak regu Musa dengan Harun. Maksudnya tak payah lagi ceramah dua orang. Di ceramah tu seorang. Benda hak ada dengan Musa, benda hak ada dengan Harun kena duduk di kita. Pertama hak duduk dengan Musa tu kalau dulu dipanggil mukjizat, bukti, hujah, dalil. Kita nak kecek ni biar ada bukti, biar ada hujah, biar ada dalil. So lagi ia jadi lemahnya kalaulah kita tu tak ada sifat serupa Nabi Allah Harun. Kadang-kadang benda hujah kita nak ayat comel, dalil hak kita bawa kemah, tapi kecek tak pasih, kecek tak lancar, dia jadi lueh juga. Bukan salah kau dalil tu, cara kita berayak dalil tu. Jadinya nak rayak kita kecek pergi jadi kozek. Orang pun guana ustaz ni apa tu bahasa tu tak comel. Orang kadang-kadang tak faham, orang kadang-kadang dengar tak berapa nak jijak, nak faham dah maksud hamba dia. Nak rayak ni kena ada dua-dua, dalil hujah tu comel. Lepas tu kita nak rayak hujah, kita nak rayak dalil ni orang boleh faham dengan molek. Bahasa yang fasih, bahasa yang tersusun. Ni nak ayatnya pentingnya benda ni pada dakwah. Kalau benda ni tak penting, tak perlu dah Nabi Harun saat ni. Biarlah Nabi Musa tak fasih pun janji pergi jumpa Firaun bawa dalil tapi bahasa tak fasih. Kadang-kadang dengan bahasa tu mungkin dia akan melemahkan kita. Melemahkan ke mana? Contoh orang boleh nganyi kita lepas ni, ganah dah. Ganah dah, tukar jadi ular tapi kecek ni. Orang boleh nganyi. Boleh bayar tu tak? Bukan kita nak merendahkan tahap Nabi tu dak, tapi nak ayatnya kita ni ganah dah. Maka buat kita gini tapi kita kecek tu ngedong, kalau kita kecek tu jadi tak betul jalan, kau jadi orang tak berapa nak dengar juga. Tapi bila hujah kemah, kecek pecomel, selalu. Benda ni kena ingat, jangan nampak Nabi Musa dengan nampak Nabi Harun. Sebenarnya tu antara taktikal dah. Faqula lahu qawlan layyinan. Tengok Allah suruh kan. Mu dua orang ni bila kecek dengan dia bahasa yang lembut. Apa bahasa lembut tu? Sebab Firaun ni jenis kan? Jenis lembut apa mana Firaun ni? Firaun ni jenis kerah. Lawan dengan Nabi Musa jenis kerah. Kerah sama kerah ni tak jaya kebiasaan jenis. Orang backing temu dengan orang backing payah nak selesai masalah. Sebab tu kalau gocoh kapung, kes jadi gocoh juga, tak jadi damai tu, kes gi tu hak pala pengak dua-dua. Hak wakil tu tak. Dah nak gocoh tak kena atas hak jenis lembut. Kampung kita ni nak gocoh kampung sebelah. Mu dah mai. Tak ada dah orang lain hak debel. Mak dah debel kan jenis apa mulut. Hak ni pun tak kena nak bawa hak lembut. Justru mu wakil hak ni apa ya. Kau gocah honggoh dah. Monggo dua-dua panas. Terah dia dalam keadaan dia lagu tu, kita pergi dengan lembut. Dia marah kita lembut. Dia marah kita lembut, mata kendah selalu. Sebab tu ulama-ulama tok guru ayat contoh dia. Teka orang balah. Teka orang balah ni, dia ni kita duk balah dengan orang ni, balah mulut ni, dekat kau jauh kita dengan dia. Kita dengan dia depan mata je. Dekatnya. Tapi apa suara tu kuat supaya duduk 13 kilo. Suara orang balah, patutnya balah pada mu nak gacah aku. Sebab dia depan je. Dia depan kita je, dia dengar. Dengar. Padahal dia depan apa suara tu lebih kuat. Suara tu supaya 13 kilo, patut gitu ya suara dak. Mu katak ke kapan aku rasa nak katak mu hari ni. Tapi tak ada suara kita nak gacah dak. Patut tu ya suaranya. Muka dia depan. Apa?
Sebab fizikal dengan jasmani je duduk situ dekat. Hati seorang duduk alik sana, seorang duduk alik sana. Hak balah tu fizikal. Fizikal dekat, hati masing-masing. Hak duduk alik belakang tu, hak duduk alik belakang tu. Jauh hati tu, kena kecek kuat baru dengar. Hak ni wah, hak ni wah. Tapi orang yang hati tu, dia duduk dekat fizikal, hati tu juga dekat, dia tak perlu dah kecek pasal ni. Kau kita dengan bini kita duduk dalam rumah dah. Kita dengan bini kita dekat dah. Hati pun dekat. Yo kecek I love you tu 13 tamai kau dengar. I love you kita kau bini kita melau kau ke I love you. Cukup slow. Dia masuk selalu kau dak. Masuklah. Moga hati tu begini. Kita duduk dekat dah, hati pun dekat. Kadang-kadang tak perlu guna suara. Tak perlu guna suara. Bini tanya slow, lagu mana? Senyum saja je. Senyum tu tahu lalu dah. Sebab apa? Hati dekat. Suara slow. Kadang-kadang guna bahasa isyarat, guna simbolik, tahu dah. Tapi hak saat ni hati duduk mana? Hati duduk tempat-tempat lain. Suara kena kuat. La'allahu yatazakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ni ingat ke apa? Dia ni hamba Allah tu Tuhan. Biar dia kena ingat dia tu dijadikan oleh Allah ada pencipta. Tak payah nak mengaku-ngaku Tuhan. Aw yakhsha, sekali-kali dia takut kalau dia buat benda gini boleh mendatangkan azab Allah, kena seksa di akhirat besok. Tapi royak tu apa? Qaulan layyinah. Royak molek dia. Tapi jenis tak dengar ni tak dengar betul lah. Okey, yang keempat, Nabi ni kalau boleh berusaha nak suruh mudah seumur merengekkan beban kepada umat dia. Tak sih payah-payah, tak sih benda-benda berat dalam aspek mana sekalipun. Contoh kita ambil peristiwa Isra' dan Mi'raj. Asalnya berapa rakaat? Allah perintah kepada Nabi, hak bui berapa? 50. Asalnya 50. Tapi berasa berat dengan nasihat Nabi Musa pula naik turun 9 kali. 9 kali 5 45. Tinggal berapa? Tinggal 5. 5 tu Nabi Musa kata berat. Berat lagi ni 5 ni. Berat sungguh Berat sungguh 5 ni. Ramai lagi tak semaya 5 ndak. Hak semaya tu biarlah. Hak tak semaya ni ada ke tak tinggal 5 ni? Hak tinggal 5 pun ada. Hak jenis ikut muk ada. Ikut muk dia berasa ada muk anak maya subuh ni dia semaya. Tak ada muk dia tak semaya. Ada hak panggil Islam ke apa? Islam mingguan. Hari Jumaat je ada masjid. Hari lain tak ada. Kawan hari Jumaat je. Ada panggil Islam hari raya. 2 raya je adanya. Raya puasa dengan raya haji. Hak lain tak ada. Ada Islam musiman, ikut musim. Tanya orang back wah 9 lembu ada dia nya. Mana ada mu? Kata perbuah lembu hari ni 2 ekor. Gula. Ada lah dia. Tanya tak back wah tak ada. Ada Islam kapal selam. Islam kapal selam ni dia banyak dalam kapal selam ni banyak dalam air ke banyak naik muka. Dia banyak nyelah. Dia banyak nyelah jarang-jarang sekali tak tahulah dia berasa nak timbul dia timbul. Jarang lama tak nampak mu. Biasalah kapal selam. Dia suruh nak naik dia naik tapi yang nyelah tu lama tak tahu bila pula nak timbulnya. Tu lagu tu berlaku. Nak royak Nabi mudahnya kita ni 5 tu berat. Kalulah kata 3 buat lolok lah ni dah. Kalau kata semaya tu 3 je. Subuh, Zuhur, Isya lah kita kata. Subuh, Zuhur, Isya. Ada lagi tak agak-agak orang tinggal? Ada lagi 3 pun. Kalau lah awak lolok subuh sah je. Semayang yang diwajibkan sehari semalam ialah subuh 2 rakaat. Ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi. Subuh pun ada lagi. Kita awak lolok lagi. Subuh tu sah rakaat je. Tak payah 2, sah je. Mudah lagi. Ada lagi orang tinggal sah. Mudah lagi. Kira semaya tu Allahu Akbar turun tahiyat lalu. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi.
Kalau kata Allahu Akbar, duduk atas ya selalu. Ada lagi orang tinggal. Nak ayat payahnya semaya. Tapi Nabi mudah 5 tu berat. Lepas tu bak semaya pula, tak boleh diri dengan betul. Tengok Nabi ajar dah. Tak boleh diri tu bukan kata sakit pinggir ke, ada nyakit bahagian pinggir tak boleh diri betul tu pakai tinggal. Tak payah semaya lah orang lagu ni dak. Nak ayat semaya tu wajib hubungan kita dengan Tuhan. Tak boleh diri, boleh semaya sambil duduk. Duduklah. Janji semaya. Ada juga orang tak boleh duduk, jenis duduk telatar sakit, dia kena duduk atas katil. Ni semaya sambil baring, sambil tidur. Kalau dah tak boleh gerak anggota belah-belah mana pun, boleh guna isyarat. Sampai tahap tu nah. Yang pentingnya hak Nabi mudah tu jangan tinggal semaya. Kita hak segar-vegar ni tiba-tiba tinggal, tak tahulah. Sebab tu antara rukun-rukun dia apa dia? Islam, balik, apa dia lagi? Berakal. 3 ni tak wajib tinggal dalam mana-mana, okey. Islam, balik, berakal. Islam, balik, berakal. Islam dah. Balik dah. Berakal ni tak ada. Sebab antara orang yang tak wajib semaya ialah orang orang gila. Tak wajib semaya orang gila. Jadi ramai kalau orang gila ni. Ramai lah. Bahagia puasa, dia nak mudah lagi. Maksudnya apa? Bagi orang yang musafir, tak apa, rukhsah boleh buka. Takut letih jalan jauh, takut daga. Orang nyusu anak boleh rukhsah, orang sakit boleh rukhsah. Tapi puasa tu kena gantilah. Maknanya masa tu walaupun puasa tu wajib, ada rukhsah untuk orang jenis-jenis puasa ni. Mari pula bak zakat. Bak zakat ni harta banyak pun kena cukup haul, cukup nisab. Baru boleh bayar zakat. Orang kaya wajib bayar zakat, orang miskin wajib terima zakat. Comel lagi tu. Haji pun samalah. Haji tu orang berkemampuan saja. Hak tak mampu tak payah pergi haji. Kadang-kadang kita silap faham makna istitaah ni. Ini kita syarah semulalah. Istitaah di sini bila sebut orang tak mampu tu dia jadi skeptik lagu mana? Maksudnya dia tak pasal niat lalu. Aku ni tak boleh pergi dah Mekah sebab aku orang tak mampu. Makna istitaah yang sebenar ialah menyediakan kemampuan. Jadi bila kita letak mampu dengan tak mampu, kita takut orang tak mampu ni dia pakai tak ada niat lalu dah. Aku ni memang orang susah. Orang miskin tak boleh pergi Mekah, orang kaya je boleh pergi Mekah. Tapi makna istata'ah yang sebenar ialah kita yang menyediakan kemampuan tu. Berapa ramai kalau kita tengok orang-orang sejarah-sejarah kita baca, orang kadang-kadang jual pucuk ke apa? Pucuk paku dia taruh sikit-sikit, taruh sikit. Maknanya dia tu istita'ah dia tu. Walaupun dia orang susah tapi dia sedia cara orang susah. Kemampuan tu kita kena sedia. Bukan dia tak aku ni pucuk paku memang pas bela dah tak boleh pergi Mekah. Bila letak skeptik lagu tu sama tak boleh pergi Mekah. Orang jual ni hak sejarah ni kita nak ayatnya gapo hak butil luar ni terai orang jual pucuk terai. Dia ada tanah luas, dia tanah terai. Tanah orang Kelantan ni dia pelik walaupun dia sesak tanah banyak kadang-kadang dah. Dia tanah terai. Jadi pagi-pagi dia duk kutip pucuk terai kita kedah bolehlah sama sia taruh lah sekali boleh pergi Mekah. Nak ayatnya kalau kira atas baca jual pucuk terai ni tak boleh nak pergi Mekah lah kita kata tak. Orang tak mampu lah dia sediakan kemampuan. Walaupun orang kaya, tengok dia. Kalau dia tak pasal niat, dia siapa mana? Dia ada banyak piti. Kalau tak pasal niat, Bangkok dia siapa, London dia siapa, Paris dia siapa, Mekah tak siapa-siapa. Kalau dia tak ada pasal niat. Niat tu penting, menyediakan kemampuan untuk diri kita sendiri. Okey, gapo lagi rukhsah Nabi? Gapo lagi banyak benda. Contoh ghanimah. Ghanimah ni harta rapasan perang. Zaman dulu haram harta rapasan perang. Zaman dulu perang zaman Nabi dulu perang benar pun tak boleh ambil.
Kena kupur, dia mari api tu naik semula. Kisah Nabi Yusha bin Nun bila perang dengan bangsa Kanaan, bangsa Het, bangsa Amori yang duduk dalam Palestin lah ni. Lepas Nabi Musa meninggal, lepas Harun meninggal, wafat dua orang tu, dia memimpin Bani Israel. Nabi Yusha perang kan dengan orang Kanaan tu. Benar pun tak boleh haram, tapi mari zaman Nabi harta ghanimah jadi halal dah. Macam Nabi Yakub, bini dia dua orang tu adik-beradik. Bini dia tu dua orang adik-beradik. Masa dulu boleh mengumpulkan dua beradik sekaligus. Lah ni jangan buat gitu. Contoh anak buat cik deng, pergi kelihnya kakak sulung, tiba-tiba adik hati nak pun comel juga. Kira dua-dua. Tak boleh. Dia boleh nak nikah gitu. Dia kena hak nikah mula-mula tu sama ada mati atau apa, cerai. Lepas tu nak nikah lain boleh lah. Nak kumpul sekaligus tu tak boleh dua beradik. Maknanya pada syariat dulu boleh, tak boleh. Ni tak boleh, ni boleh. Nabi nak mudah semua. Lepas tu boleh pergi. Kau puas dah? Dah boleh pergi lagi kan ni? Pukul 9 dah ni. Yang kelima, Nabi tak ada kecek kira, tak ada kompromi bab pelaksanaan Islam. Bab nak laksanakan hukum tak ada kompromi. Contoh selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, ada dua peristiwa besar. Tahun 8 Hijrah ni ada 3 benda. 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, perang Hunain, perang Taif. 9 Hijrah perang Tabuk saja. Lepas tu tak ada dah ngelah perang Nabi tu 9 Hijrah. Jadi lepas pembukaan kota Mekah terjadi satu kes kecurian. Kecurian wanita yang bernama Fatimah binti Al-Aswad. Fatimah binti Al-Aswad ni daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni Bani bangsawan, Bani Ilik. Bani Makhzum contoh dia. Bani Makhzum ni kalau Kelantan geng-geng Kedebel lah Bani Makhzum ni. Contoh Bani Makhzum Abu Jahal, Sayyidina Umar, Bani Makhzum, Khalid Al-Walid. Tu nama-nama sahabat Bani Makhzum ni memang jenis kaki-kaki perang. Jadi salah seorang wanita dia Fatimah binti Al-Aswad tertangkap kerana dituduh mencuri. Jadi kalau kita tengok riwayat tu dia ada 3. Pertama, kalau riwayat daripada Aisyah ni, Aisyah royak bukan lebih kepada curi, dia lebih jenis gini, dia suka minjai barang orang. Bila dia minjai orang minta semula dia napi. Contoh, mu pinjai gelang aku baru ni. Bila aku pinjai gelang kamu? Dia pinjai tapi bila orang minta tu dia tak sengaku. Ada kata kes dia tu lagu tu. So, riwayat yang kedua memang dia tu curi barang perhiasan orang lain. Yang ketiga dia tu beg malam, jumpa dengan seorang pengembara. Pengembara ni bawa banyak beg, dia ambil, dia curi salah satu beg pengembara tadi, kemudian tertangkap. Tak kira lah lagu mana pun, kes ni kes curi. Curi yang mana barang curi tu melibatkan boleh kerak tangan. Sebab orang tak faham ni, bunyi curi tu kira curi kerak tangan selalu waktu letih. Dia ada hak dia. Nak kau curi roti gardenia pun nak kerak tangan nyanyo. Curi duit 20 sen pun nak kerak tangan nyanyo. Curi kerana dia tu lapar, 3 hari tak makan, nak kerak tangan dia pula. Dia dah kan lapar. Curi berigat kerak tangan. Apa cerita nostal tak? Apa cerita nostal? Mana cerita nostal? Ayah sakit, mak tak kerja, lapar, curi roti 2-3 butir, polis pun ambak. Last kali polis dia pun mati. Polis pun tengok kecek kan, bila bedil tu tak mati lagi, biasa cerita tak. Dan lagi kita tanya apa mu curi gini, kena kau ayah sakit, baru polis nyesal kes tembok sana ni. Jadi polis tu beli roti, budak ni curi 3 butir, polis bawa 30 butir nak pergi rumah kerana siang. Dan lagi kecek, biasalah cerita dia. Kalau tengok cerita Cina gitu, maksudnya dan royak nama bos jahat, biasa tak? Benar error tu duk cari bos jahat bunuh ayah dia, tapi ngelah jenis kena tikan tu dan lagi. Siapa dia benar bunuh ayah aku? Hak bunuh ayah mu benar. Lepas tu baru mati. Nah ayatnya kebanyakan dan royak tak? Kau tak aja gelis cerita ni. Maknanya gitulah nak royaknya. Saat ni bila kita tengok tak ada kompromi dah. Tak
Tak ada kompromi lagu mana. Bila jadi lagu ni, pembesar-pembesar makhzum ni, sebab dia golongan elit, jadi benda ni mengaitkan malu. Dia pergi jumpa ramai-ramai orang-orang tua dia ni, pergi jumpa Nabi. Kalau boleh wahai Rasulullah, kalau nak hukum tu perangai hukumnya. Patut kena kerak tangan tu, kira hukum biasa-biasa tak payah siapa kerak tangan. Kemudian mari pula orang lain, kalau boleh kira pelepah lagu tu lah. Kita kira kecek mudah-mudah, tak payah duk besar-besar lah benda ni. Nabi kata tak ada kompromi bab ni. Bila dia tetap hukumnya. Nabi tak siajar mudah-mudah. Lepas pada ni, kalau Nabi ajar mudah-mudah, bukan kata Nabi lah, kalau kita ajar mudah, dia lagi jadi lagu mana. Lepas pada ni, kalau orang lain pula curi, hak baru ni lepas mana kawan nak kerak. Hak Yusuf curi ni, dia mau nak kerak Yusuf ni anak dara kawan sudin hari tu, anak dara Tok Ngulu. Apa dia mau tak kerak? Curi lebih kurang kerana hak dulu tu lepas contoh, orang ambil kira tu. Hak ni pun orang lagu tu tak payah juga. Lepas tu hak yang ketiga pas ni, dia dua dah contoh ada, hak tak ni sah contoh dua dah ada. Dua sebelum ni tak okey nak kerak. Lepas tu lah kali tak kerak-kerak. Dia jangan mudah-mudah. Jadi bila jadi lagu ni, dia pun nak guna orang hak Nabi saya. Siapa dia orang Nabi saya? Dia Nabi saya, anak dia Nabi saya. Dalam sejarah siapa dia? Anak akak Nabi, Zaid bin Harisah. Anak dia tu siapa dia? Usamah bin Zaid. Guna Usamah. Mu baik dengan Nabi, mu dekat dengan Nabi. Dia guna Usamah tu, mu lagi kecek, tolonglah Nabi. Ni sikit. Kalau kita kat kenda hukumnya, Usamah pergi jadi wakil kecek. Nabi marah, Nabi jerkah. Adakah mu nak bersebahak dalam menafikan hukumnya Allah ni? Muduk dia jangan kecek. Siapa Usamah minta maaf dengan Nabi, siapa Usamah minta Nabi tu minta ampunan daripada Allah untuk dia. Bila berigak petai tu Nabi nak hukum. Nabi rakyat benda penting ni. Nabi rakyat sebab kecelakaan dan kemusnahan umat-umat sebelum kamu ni. Bila mari kih lagu ni, bila kena kecurian ni kepada orang-orang soho, orang-orang besar, dia lepas lagu tu ya. Tapi bila mari orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang kecil, dia jalankan hukumnya. Bila orang besar lepas, bila orang soho lepas, tapi bila rakyat-rakyat biasa mu jalankan hukumnya. Ni antara kemusnahan dan kecelakaan umat sebelum tu. Itulah Nabi sebut hadis masyhur tu. Lepas pada tu Nabi kata gapo, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri akan kerak tangan dia. Maksudnya siapa? Anak aku sendiri pun kalau dia curi, aku kerak. Maka hukumnya pun dijalankan. Bila jalan, jadi sungguh. Jadi gapo? Jadi baik sungguh. Lepas pada tu perangai balik. Bukan perangai balik dah, perangai baik. Maksudnya lepas kena kerak tangan tu, berubah dia tu. Jadi baik, jadi comel, tak curi dah. Kita lah ni buat dok lagi tu, kesan kita nak tengok sebenarnya. Bila kita buat tu, contohlah kita kata, kalau kena kerak tangan seorang berani lagi dah agak-agak lain. Dianya kerana tak buat je. Pergi curi bayar denda 300. Orang berani lagi. Pergi curi bayar denda 300. Pergi curi bayar denda 300. Orang tak depan lah kalau aku curi pun tak ada gapo, bayar 300 lepas. Ni teragi kena kerak dah seorang. Lepas badan ni boleh tengok kesan dia. Bila kena kerak seorang tak berani lah weh. Kesan dah. Bukan ada kesan kepada orang yang tengok. Kita sendiri dah, hak curi ni kena kerak dah. Tak ada dah tangan sebelah agak-agak. Nak hilang sah lagi ke? Kita sendiri pun, kalau aku buat lagi, sadak sebelah lagi. Kita pun beringat. Kita kena dah. Orang lain pun, sayang tangan ni. Main-main. Hak ni, hak nak press pun. Nak naik motor lagu mana agak-agak kalau tak ada ni? Naik motor gini. Payah weh nak naik motor gini. Ni lah gapo dah nak pulah kereta payah, walaupun lah ni kita kata automatik dah. Alik kiri ni kat ikut kad lah. Payah, banyak benda jadi payah. Nak bawa motor payah, bawa kereta payah. Nak makan payah. Dia tak ada. Maka orang pun pakat beringat. Jadi lah ni bila kita nak buat macam-macam lah. Lah kali tak ada gapo. Okey. Ngelah ni, ngelah. Segala bentuk rasuah
tidak pernah memadamkan usaha dakwah Nabi. Dia ada, kalau tua-tua buka surah Al-Isra ayat 90 hingga 93, tengok tafsir dia. Ni ajak ke daripada pembesar-pembesar kafir Quraisy, dia atak utusan pergi jemput Nabi. Jemput Nabi, bila mari Nabi depan dia tu, dia tawar macam-macam kau Nabi. Antara bentuk tawaran dia ada 5 perkara dalam tafsir sebut. Pertama, dia tawar kepada Nabi, dia kata, Muhammad, muduk dakwah ni muduk gapo sebenarnya? Muduk lawan agama nenek moyang, nak suruh orang tinggal berhala, hak pegang lama kita, muduk ajak orang ni muduk gapo sebenarnya? Kalulah muduk ajak orang berdakwah kepada agamamu, hak mu dakwah betul tu, kerana mu nak kaya, kami ni sanggup bagi harta kami sikit seorang. Kita pakat ambil sikit seorang. Contoh Abu Jahal dia tu, dia ni kira peripun harta tu, bila mu ambil harta tu, mu jadi hak paling kaya di antara kami. Hak kami bui sikit seorang tu, bila peripun mu ambil harta tu, mu jadi paling kaya antara kami. Syarat dia berhenti dakwah. Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi tolak. Sebab kalau Nabi dakwah tu nak harta saat ni, pada Nabi terima, berhentilah. Tapi tak, bukan sebab harta aku berdakwah. Bila nombor pertama tolak, dia tawar kepada apa? Kalau mu buat semua ni dakwah, mu nak jadi ketua, mu nak jadi pemimpin. Sebab lo ni kami ketua, tapi takut mu berasa kami ni kodi, kami ni leweh ke apa, mu nak jadi ketua, maka kami akan latih mu jadi ketua. Syarat dia berhenti. Nabi terima ke tak? Nabi tolak. Sebab bukan Nabi nak jadi ketua, bukan Nabi nak jawatan. Yang ketiga, lebih kurang macam saat ni. Sebab ada sekitar negara Arab ni, dia bukan panggil pemimpin, dia panggil Malik. Contoh, kerajaan Sabak dulu dia ada Malik, Tubak, kerajaan Himyar, Raja-Raja Ghassan, Raja-Raja Ghassan di Syam, Raja-Raja Hirah, Raja Munazirah pakai gelaran Malik, raja. Kalau nak jadi raja, raja siapa? Raja orang Arab. Kami akan letak mu jadi raja, kami akan lantik mu jadi Malik. Dengan syarat berhenti. Nabi terima ke tak? Tak sih. Bukan aku dakwah nak jadi raja. Ya keempat, aku akan beri orang tino hak comel-comel kalau mu nak. Kalau aku dakwah tu nak suruh orang tino telia, orang tino kenal kita. Tak. Ya kelima, hak ni dia tawar sambil nganying kau Nabi. Sebenarnya nganying. Dia kata, wahai Muhammad, mu masuk dalam gua Hira. Mungkin sebenarnya hok mari kamu tu biasalah dalam gua, tempat gua ni takut bukan malaikat Jibril je, takut muka lain. Takut jin setan masuk dari tubuhmu, mu pun kecek bukan-bukan. Gapo dia mu kecek bukan-bukan? Oh, agama barulah hok nenek moyang ni tak pakai kerja belaka, semua berhala kita dok buat ni tak jadi belaka. Kalulah kerana mula ni tu dirasuk oleh jin, istilah Arab dia sebut ri'yun. Orang lagu ni, orang jadi rasuki ni, kami akan datang ke tobik-tobik yang terkenal. Kalulah kata tobik ni bomo musia, kalau tobik tu, kalau kami tanya berapa ni harga ni? 10,000. Kalau 10,000 kami tolong bayar. Asal kau musia aja. Ha tu nganying tu. Sebab bukan mu ni hak duk dalam tu, moga lain tu. Jadi berapa tu homo minta pun kami akan bayar. Janji nak suruh mu sihat aja. Semua Nabi tolak. Bila semua Nabi tolak, dia minta dengan Nabi, suruh Nabi doa kepada Tuhan benda-benda. Dia suruh Allah hakak ni gunung-gunung ni. Sebab bagi dia, dia kata bumi Mekah ni ramai orang telajak, lepas tu sepit. Sebab banyak bukit, banyak gunung. Kalau mu bisa kak, suruh mu minta dengan Tuhan, mu suruh doa akak gunung-gunung ni biar peluah negeri kita. Lepas tu biar ada sungai-sungai supaya di Syam, di Iraq tu, sungai Dajlah, sungai Tigris. Lepas tu tumbuh-tumbuh pokok tamar, pokok delima, pokok goni, biar jadi lagu tu. Nabi tak doa. Sebab bukan tu tujuan Nabi pun, bukan nak suruh buat gitu baru nak percaya. Aku nak rayaknya benda mu kena beriman tu hak paling penting. Bukan kerana kalau Tuhan buat gitu supaya mu minta tu nak suruh mu beriman, kerana sebab benda tu jadi. Lah sekali hak dia minta tu Nabi tak buat juga. Dia minta gini lah. Dah kalau kata mu betul kami salah, minta Tuhan jatuh ke langit atas kepala kami berkeping-keping, biar langit tu jatuh. Minta bala pula.
Dah tawar kepada Nabi, Nabi tolak. Suruh Nabi minta buat doa gini-gini, suruh Tuhan buat gini, tak si buat. Kalau gitu kan nak tahu betul kami salah, suruh Tuhan bala kami biar jatuh langit tu keping-keping atas kepala kami. Nabi kata bukan tu tujuan aku berdakwah. Dah minta gitu pun tak si juga. Dia banyaklah perkara tu. Last sekali sepupu Nabi kata Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ni sepupu Nabi. Anak siapa? Anak mak saudara Nabi hak bosu. Barrah. Mak saudara Nabi berapa orang? Mak saudara Nabi ada berapa orang? Tok Imam ada berapa orang mak saudara Nabi? Biasa duk kecek pak saudara Nabi dak. Mak saudara jangan kecek. Mak saudara Nabi ada 6 orang. Sofiyah ni lah adik-beradik semok sopok dengan Hamzah. Kalau 5 orang lagi semok sopok dengan Abdullah pak Nabi dengan Abu Talib tu hak jaga Nabi. Tu ada nama Atikah, ada nama Umaymah, ada nama Ummul Hakim Al-Bayda, ada nama Arwah, ada nama Barrah. Ni anak Barrah. Abdullah bin Abi Umayyah sepupu Nabi. Siapa kau dia jalan tu, boleh jalan tu, dia duk puak-puak kafir musyrikin Mekah pada masa tu. Dia pun duk ada saat ni sekali dengan Nabi. Siapa kau tengah jalan tu, dia kata kan? Dia kata wahai Muhammad, kalaulah loni ni turun tangga daripada langit. Daripada langit tu turun tangga. Aku tengok mu naik atas tangga tu, naik langit, duk semetar mu turun pula bawa kitab hak Tuhan mu bui. Kalau kata tangga turun langit, mu naik tangga, duk semetar mu turun tu bawa kitab tangan mu hak Tuhan mu bui. Hak duk irim mu belai-belai turun tu 4 orang malaikat. 4 orang malaikat pula ngesah bahawa mu ambil kitab betul-betul daripada Tuhan. Kalau gini jadi depan aku lah ni pun aku tetap tak percaya kamu. Hak tu bila Abdullah bin Abi Umayyah pergi nak masuk Islam dengan sepupu dia Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan tua dia ni, Abu Sufyan bin Al-Haris, sepupu Nabi, anak Abu Talib sulung Al-Haris. Abu Sufyan tu sepupu Nabi. Dia pergi waktu nak pembukaan kota Mekah, dia selisih tengah jalan. Nabi nak pergi Mekah, dia daripada Mekah nak pergi Madinah. Dia nak 2 orang ni nak masuk Islam. Kerana perangai dia ni siapa mula-mula Nabi tak sih. Nabi tak sih jumpa 2 orang ni. Abu Sufyan tu sebab dia ni orang teror syair. Orang teror syair. Dia guna syair-syair dia caci maki Nabi zaman jahiliah. Bila dengar dia nak jumpa Nabi tak sejumpa. Abdullah bin Abi Umayyah kisah ni. Dia kata turun naik Nabi turun ni. Last sekali, tak apalah Nabi tak jumpa, kami niat molek. Nabi tak sejumpa. Aku nak mogok lapar. Mogok lapar belah-belah mana pun kalau Nabi tak sekecek, Nabi tak sejumpa, kami tak semakan, tak seminum, mati pun matilah. Hak besar tu tak apa, hak matilah tu. Masalahnya dia bawa anak kecil nama Ja'far Abu Sufyan. Anak masih dah dukungnya. Bini Nabi Ummu Salamah sia. Sekurang-kurangnya mu tak sikecek dengan 2 orang tu, tolong sia hak kecil, hak dia dukung tu. Namun mogok lapar sungguh, tak makan, tak minum. Hak tua tu tak apalah, hak kecil tu. Bini Nabi pergi pujuk Nabi, Nabi tak sejumpa tengok. Nak oyaknya besar benar lah masalah dia tu. Kau rasa seorang kecil Abdullah kecek dengan Nabi ni besar tu kan, siapa naik turun bawa kitab ada malaikat lagi pun aku tak percaya. Last sekali Saidina Ali buat trik pergi jumpa. Kalau nak jumpa dengan Nabi, masa Nabi kecek dengan sahabat dia ramai-ramai, mugu ikut celah orang, duduk betul-betul depan Nabi. Lepas tu baca dalam surah Yusuf, baca ayat dalam surah Yusuf. Hak saudara-saudara Yusuf minta maaf dengan Nabi Yusuf, ngelah kan. Baca sebab tu. Dia buat sungguh, dia pergi celah, dia duduk depan Nabi, Nabi paling kuat lain. Dia pun baca surah Yusuf tu. Bukan surah Yusuf sebutir surah tu, ayat tu je. Ayat hak mananya nak ayat anak beranak pula. Adik-beradik Nabi Yusuf lain tu mengaku kesalahan dia. Dia pun nak ayat gitu juga. Bila kawan ni baca, Nabi pun keling lalu. Nabi tengok kali, tak ada orang lain dah mengajar ni. Kalau jenis begini mesti Ali ni. Ali senyum je. Nabi pun balas balik ayat seterusnya, ayat selepas tu.
bahawa Allah dah mengampunkan dosa-dosa. Ayat tu cerita pasal Allah dah ampunkan dosa adik-adik Yusuf. Jadi bila Nabi baca, jelaslah bahawa Nabi dah mengampunkan dosa dua orang ni. Macam-macam. Kita hari ni lah bahana dia ujian kadang-kadang kecek ni sedap, moga Tuhan tu mari lagi ke. Waktu kita kata jangan buat sedap kecek. Royak boleh sedap. Contoh lepas pada ni kalau mari sungguh lagu mana? Sedap ceramah teh kata reti. Tak. Ambawi 14 juta. Berarti boh pada-pada. Agak-agak lagu mana? Tok Imam. Orang nak 14 juta berarti. Aku pun bukan kaya dengan ni dak. 14 juta relax berarti. Boleh tak ada masalah. Lagu mana kalau mari sungguh? Lah ni kerja ke apa dah ni? Kerja cikgu slow-slow. Gaji berapa? Adalah 2-3 ribu sebulan. Gini. Berarti ceramah, berarti jadi cikgu, kita sekian, duduk dia sudah. Lagu mana kalau mari sungguh gitu? Kalau mari lagu mana? Main match je tak? Janji berarti. Kita tak mari lagu tu, kita tak suruh. Mana orang besar-besar lagu mana? Orang suara dia digeruni dalam masyarakat. Orang suara dia boleh membangkitkan semangat bagi pemuda-pemuda. Marilah benda-benda lagu ni. Berarti kami bui gini, kami bui jawatan ni, kami bui gon ni, kami bui gon ni. Maknanya hak tak lekat unjak kan? Warna lama tak ceramah. Tak apa. Tengok-tengok lalu Lamborghini lah ni dia. Kita jangan memang jadi kadang-kadang musibah. Siapa dia? Saudara kita. Saudara kita kena musibah tu Allah ujikan dia dengan gitu. Bila Allah uji dia tak mampu nak tahan. Kita ni sedap kecek, tak boleh pergi dia ni, tak boleh pergi dia ni. Benda tu tak mari lagi kita. Terang mari kita jadi mana? Mari kita terujilah. Kena. Hak kena tu kenalah, hak tak lekat unjak. Kita tak duduk tempat dia. Kita tak duduk tempat dia, maksudnya dia tak mampu nak lawan ujian itu sehingga gini. Kita pun kecek. Doakanlah yang baik-baik untuk dia, moga ada perubahan, moga ada petunjuk, moga hidayah Allah. Kalau sekiranya dia duduk tu tempat yang salah. Kalau kita koho caci, selesai dah masalah. Dia tu buat salah dah, kita kata dah. Kerjaan dia tu salah dah, kita koho caci, koho maki. Nak royak sininya Nabi Abu Lahab tu dulu boleh nak kata kategori apa? Muslim ke, kafir ke, munafik? Muslim ke, kafir ke, munafik ke, musyrik? Abu Lahab dulu. Kafir lagi, musyrik lagi. Berapa kali tubik daripada mulut Nabi panggil Abu Lahab ya kafir, ya musyrik? Berapa kali? Kafir bagi tentu. Tapi berapa kali Nabi panggil pak darah dia ya kafir? Musyrik bagi tentu sembah berhala. Berapa kali Nabi panggil ya musyrik? Tak ada. Nabi panggil nama. Kita hari ni tubik kan? Tak sebut nama dah. Nata kafir tu tak ada orang lain. Nata kafir tu nata tak tahu mana. Itu kata lidah kita. Lidah Nabi lagu lain. Nabi berdakwah orang lagu mana, penghuduh lagu mana perangai, dia panggil nama. Nabi menyantuni. Nabi tak sebut dengan benda-benda yang tak comel. Sebab kita nak ajak orang, kita wi pula nata, kita wi pula beruk, kita wi pula go to we go ni. Orang nak masuk dekat ke orang jauh? Kita nak dakwah dia, tapi kita guna benda-benda sana. Orang masuk dekat ke kau jauh? Orang kau jauh. Jadi itulah antara pendekatan Nabi. Nekara hamba sebut malam ni. Tu hamba sebut awal tadi bukan nak ayat nak wipah antara ni belambok lagi nya. Manhaj dakwah Nabi nya berbelah-belah berpuluh-puluh lagi. Tapi sebabnya 928 faham lah. Cengok beruk belakang lah. Bukan kata tu hamba sendiri pun. Tapi hamba tahu dah sama-sama sini dia sedia makan dia. Kau orang ceramah je lah. Orang tak ceramah dia tak sedia. Okey, go ayat tu nya. Boleh berhenti dah kot? Boleh dah. Boleh faham dah kau tu?
Jejak dah kau. Agak-agak jejak lah, agak-agak faham. Ambo pun kadang-kadang campur lah Kelantan utara tapi tak apalah. Utara ni dia mudah faham. Kebiasaannya kita kecek utara, kita kecek luar ni semua orang boleh faham. Tapi kalau kita kecek Kelantan, orang luar payah nak faham. Orang luar bunyi bobok tu dia tanya, "Gapo dia ustaz bobok?" Bobok ke dia bobok? Bukan kebobok lain pula. Mu ni kebobok tu kebobok. Ni bobok. Oh kena jenis wah-wah tu bobok. Oh sudah. Air tak bobok dia. Kau gapo? Bobok ni bukan air. Bobok air bobok. Kau sini gapo bobok? Oh, gapo sini bobok? Bukan kebobok, bobok. Kau tak ada istilah bobok sini. Gapo dia? Bukan hak kaitan dengan air dah, air bobok. Air hak kita bobok, air bobok panggil. Kau sini tidak kait dengan air bobok ni. Dak mau tanya ni takut bukan kita boleh ambil istilah baru ni. Gapo sini bobok? Kecek ikut tu sebab ayat ni kalau ambo di Pasir Mas kebobok kalau kecek ikut dia tu. Demo ni kebobok molek. Kebobok ada ke depan kebobok tu baru kecek ikut dia. Kalau bobok ni air bobok. Sini bobok tu kecek ikut dia dah. Bobok tu. Jadi bobok air tu tak ada langsung. Ada juga. Dua-dua selalu. Kita tambah ke. Tak apalah. Maknanya ilmu dah malam ni tu. Orang Pasir Mas ada ke depan hak bobok tu. Sini bobok tu kena tengok molek tak? Bobok mana? Okey, tak apa. Alhamdulillah. Jadi apa pun malam ni sama-sama kita memuhasabah diri masing-masing, ambil manfaat, ambil istifadah. Hak mana tak tentu kalu, hak mana kita gora tu tolak tepi, ambil poin-poin penting. Jadi yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tersalah, yang tersilap, hak sibuk tak kena tu tak ada orang lain. Mari daripada ambo belaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah.